Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di Majlis tak sabar dan mengisi duduk ke depan ni. Saya akan ambil approach melihat tuntutan Komango dari perspektif sebagai satu penerusan ancaman liberalisme yang sentiasa menggugat kedaulatan kelembagaan persekutuan kita. Sebelum itu saya ingin mengucapkan Kedudukan Malaysia, saya berhati tadi dia buat live online coverage utusan online sekarang ni. Semua slide itu disiar dalam utusan online. Bagus, terima kasih utusan. Saya daripada Pertubuhan Muafakat kerana kami punya penganggur bersama, kena sebut sikit siapa kami ini. Kami dah 8 tahun sebagai sebuah NGO yang berdaftar. Pejabat kami di Taman Melawati dan boleh ikuti perkembangan tulisan-tulisan kertas kerja kami, seminar kami di muafakatmalaysia.com. Okey. Apabila kita nak cakap tentang perlembagaan persekutuan, kita harus pertamanya memahami sedikit tentang asas-asas perlembagaan persekutuan itu. Telah disebut oleh saudara Azril sebentar tadi tentang perkara 3/1. Ini sebagai asas negara kita, asas kepada negara Malaysia, menyatakan Malaysia ini sebagai sebuah negara Islam. Perkara pertama dan kedua itu menyatakan tentang nama negara kita, kemudian menceritakan tentang batas-batas negara kita itu, negeri-negeri yang menjadikan Malaysia. Dan perkara ketiga yang disebut ialah tentang agama negara kita. Kalau kita kenalkan kepada kawan kita, kalau kita berjumpa orang yang baru, kita mungkin sebut nama kita. Dan mungkin orang sudah tahu ataupun tidak tahu, kita sebut kita daripada kampung mana. Kemudian mungkin kita juga ingin kenalkan kita ni agamanya, agama apa, Islam. Jadi begitulah kalau negara kita, Malaysia, sebuah negara Islam berdasarkan perlembagaan 3/1. Ini adalah paksi negara. Ini kita boleh rujuk kepada satu kes yang kerap disebut oleh para penguat, juga saudara Azril telah sebut tadi tentang kes Mio Atukur Rahman, kes Sarban, di mana hakim ketika itu, Hakim Datuk Muhammad Noor, menyatakan bahawa Islam bukan setara dengan agama lain. Ini merujuk pada negara kita, perlembagaan kita. Islam bukan setara dengan agama lain. Sebab artikel 3/1 itu. Jadi ianya tidak duduk sama berganding bahu dengan agama-agama lain. Dan Islam itu duduk di atas, berjalan dahulu, terletaknya di tempat medan dan suaranya lantang kedengaran. Jadi itu Islam di Malaysia ini. Jangan ada usaha-usaha yang nak menyamaratakan Islam dengan agama lain. Tak boleh di Malaysia ini. Kemudian kita lihat juga daripada perkara 3/1 itu, Malaysia ini sebuah negara Muslim. Sebagai, kalau kita ni seorang Muslim, kita mungkin belum lagi cukup amalan kita untuk dipanggil seorang mukmin. Begitulah Malaysia. Belum cukup hukum-hukum yang ada di tanah air kita ini untuk kita katakan kita seorang yang mukmin, negara yang mukmin. Sudah Islam, tetapi ada yang belum lengkap pelaksanaan amalannya. Kita mungkin para pelajar di sini, kalau subuh tu kadang-kadang tu pelajar, itulah dah Islam, betul. Tapi adalah yang kurang-kurang tu. Jadi kita kena akui. Begitulah kita. Malaysia ini dah Islam, ada kekurangan. Oleh kerana itu, kita kena lihat saranan yang dibuat oleh Profesor Ahmad Ibrahim, Allah yarham, dalam satu kertas kerja dalam bukunya tentang kedudukan Islam dalam perlembagaan Malaysia. Dia baca Mekah takbir ini.
bantu 40 hari, ni baru 30 tahun 20 hari balik. Jadi Profesor Ahmad Ibrahim mengatakan begini, kalau kita inginkan perlembagaan kita itu menjadi lebih dekat kepada Islam, maka kita harus ikhtiar supaya kita mempunyai kuasa untuk membinanya. Kerangkanya sudah ada, sedang Islam, tetapi belum cukup. Maka kita kena sama-sama ikhtiar supaya kita dapat meminda perlembagaan itu sedikit demi sedikit. Macam mana caranya? Cantik disebut di sini. Supaya kita, ini pelajar-pelajar ini nanti mencapai umur 21 tahun, kita harus menjadi pemilih, daftar diri sebagai pemilih. Kemudian bila pilihan raya, kita pilih wakil rakyat yang macam mana? Yang boleh menjadi orang kita 2/3 majoriti di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Orang kita tu macam mana tu kita kena fikir. Orang yang boleh membawa Islam dimartabatkan di parlimen. Barulah kita boleh ubah perkara-perkara yang masih tidak Islami dalam perlembagaan ini. Itu caranya. Itu dari segi perlembagaan. Kemudian kita lihat tentang fahaman liberalisme. Saya kena pergi definasi satu demi satu supaya kita boleh faham. Liberalisme ni satu fahaman ideologi rentetan daripada perkembangan idea pasca modernisme, yang mana ianya kini ingin dibawa di kalangan orang-orang kita. Macam mana nak fahamnya? Konsep asas liberalisme ni, dia ada dua perkara. Pertama, asas-asas agama. Kedua, asas-asas negara. Ini ditolak. Orang yang berfahaman liberalisme agama ni menolak segala asas agama dan segala asas negara. Kalau Malaysia ni sudah ada perlembagaan, mereka mau rombak. Kalau sudah ada kedaulatan perlembagaannya, sudah ada asas-asas negara itu, mereka mau tukar. Itulah fahaman liberalisme. Kemudian kalau sudah ada asas-asas agama yang telah dibentuk dari awal dengan ulamanya, dengan mazhabnya, itu mau dipersoalkan dan mau diubah. Ya, inilah fahaman yang membentuk fahaman liberalisme. Dan mereka ingin satu kebebasan yang mutlak. Tidak ada lagi batas-batas agama, tidak ada lagi batas-batas negara yang menyekat kebebasan mereka. Itu kena faham. Jadi liberalisme itu. Contohnya saya nak bawa di sini ialah satu contoh dalam bentuk video. Ini satu contoh kemuncak kepada fahaman liberalisme. Ini satu rakaman video majlis suai kenal pelajar-pelajar baru di Universiti Islam Negeri Bandung, ataupun namanya ketika itu Institut Agama Islam Negeri Bandung, pada tahun 2004. Ini dalam majlis itu, para ketua pelajar yang kita nampak dalam gambar itu duduk di atas pentas, dan para pelajar barunya di atas di dalam dewan. Dan ketua pelajar yang gambarnya itu, nanti saya tayangkan video. Dia mengajak para pelajar baru itu supaya berzikir, berzikir dengan satu laungan, menggantikan laungan Allahu Akbar dengan laungan Anjing Akbar. Pelajar-pelajar Islam Universiti Islam Bandung, ketua pelajar Islam, pelajar yang baru pun Islam. Kita dengar video dia. Ini nak faham kemuncak fahaman liberalisme.
Dapat dengar kataan yang disebut? Tak rasa seram? Tak rasa terkejut? Ke dah tengok dah video ni? Ini fahaman kemuncak kepada fahaman liberal saya panggil. Di awal recording di video ni panjang, sekitar dalam 30 minit gitu. Di awal majlis itu, pengerusi majlis ketika menjemput para pelajar masuk ke dewan, pengerusi majlis mengatakan, selamat datang ke kampus tanpa Tuhan, Universiti Islam Bandung. Kampus tanpa Tuhan. Dia tidak sebut kampus tanpa Tuhan sebab bahasa Indonesia. Dia sebut selamat datang ke kampus bebas Tuhan. Selepas itu yang akhir ini di penghujungnya lawangan anjing akbar. Itu fahaman liberal yang boleh katakan kemuncaknya. Dan orang-orang yang liberal dengan fahaman pluralnya seperti di Indonesia ni sudah sampai ke peringkat paling tinggi. Presidennya Gus Dur dulu, orang yang buta, jadi presiden, seorang liberal dan plural. Kita tengok apa yang dia kata dalam majalah Asia Week kalau tak silap saya, ataupun Newsweek. Petikan ini dibuat ketika beliau belum jadi presiden. Dia kata Quran itu kitab hujah. Bayangkan, Quran kitab hujah. Presiden negara Islam yang terbesar, negara orang Islamnya, umat Islamnya terbesar di dunia. Hingga kan apabila beliau mati, selepas dia mati, orang buat patung untuk dia. Patung macam patung Buddha dekat dengan kawasan kuburnya tu. Dan kuburnya diziarahi oleh pelbagai agama. Sempena 100 hari kematian dia orang buat majlis tahlil. Atas pentas tu, ketua-ketua agama, pelbagai agama dan pelbagai agama ajaran sesat. Ahmadiyahnya ada, Syiahnya ada, Kristiannya ada, Hindu dan Buddhanya ada atas pentas. Berzikir macam-macam cara mereka. Sempena 100 hari kematiannya. Gus Dur. Dan inilah fahaman-fahaman liberal hinggakan perempuan nak jadi imam kepada orang lelaki sepanjang Jumaat. Ini mungkin dalam anda tengok. Dia buat 2 kali. Satu di Amerika, di New York. Dan kali kedua ni dia buat di Oxford. Tengok komen yang dibuat oleh berita itu. Aminah Wadud led a dozen of confused males di Oxford kononnya. Dan pengaruh dia ni kuat di Malaysia. Pengaruh dia kuat di Malaysia kerana dia adalah antara pengasas sistem Islam ketika dia mengajar di UIA dahulu. Apakah kita peduli? Apa kita peduli dengan masalah ini? Ini masalah di Indonesia. Apakah kita peduli di Malaysia ini? Ini tokoh liberalis. Nanti utusan siar dekat utusan online nampaklah gambar dia baca lah tuan dia. Ini komen baru lagi. Oktober. Fahaman liberal sudah bertapak di Malaysia. Isyamuddin Rais mengatakan kita ni, agama kita ni, Islam tu cetuk daripada agama Hindu. Islam tu cetuk daripada agama Hindu. Dia tulis dalam tweet dia. Boleh kita pakai kalau macam ni. Dia ni dulu lari, takut kena tangkap tahun 70-an. Dia takut kena tangkap, dia lari. Dibiayai oleh kumpulan sosialis di Eropah. Balik ketika mana Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri dan memaafkan dia, baru dia pergi balik. Itulah kawan rapat dia tu. Ini kata-kata dia lagi. Banyaklah. Kalau kita tengok dekat komen di blognya, macam-macam dia kata. Pelik-pelik dia kata. Tengok dia kata, apabila majlis fatwa nak bermuzakarah, dia kata perkataan macam ni. Muzakarah tu. Tengok lagi kata-kata yang diguna.
bila buat muzakarah mengeluarkan fatwa, tapi dia tak guna kata-kata yang kita biasa guna tu. Itulah kurang sopan ataupun kurang ajar dia, liberalis yang bernama Isyamuddin ini. Jadi itu senario-nya, senario fahaman liberalism yang mencabar kedaulatan perlembagaan persekutuan. Jadi kita nak lihat tuntutan Komangku itu sebagai penerusan kepada fahaman liberal. Saya ambil daripada slide yang ditunjuk oleh saudara Azri tadi, 6 perkara yang kita persoalkan Komangku itu yang masih belum mereka jawab. Jadi sekarang ni saya tidak mahu ulas ke semua 6 itu. Saya hanya ambil beberapa perkara untuk kita faham lebih lanjut. Pertamanya yang tentang yang disebut oleh ICCPR perkara 18, kebebasan untuk murtad. Apakah kita tidak risau kalau benda ini, fenomena kemurtadan ini berlaku? Kalau di Indonesia itu mengikut International Crisis Group, mereka mengatakan pada tahun 2035 Indonesia tidak lagi akan menjadi sebuah negara majoriti penduduk Islam. Dengan kadar pemurtadan yang berlaku di Indonesia 2 juta setahun, seorang setiap 15 pasangan, maka Indonesia pada tahun 2035 tidak lagi menjadi negara majoriti Islam. Itu menurut kajian International Crisis Group. Apakah yang akan berlaku di Malaysia? Di Malaysia kita ada penduduk Kristian, penganut Kristian seramai 9.2%. Ada statistik, setengah statistik yang mengatakan lebih. Pew Group daripada Amerika mengatakan lebih. Kalau ikut statistik International Christian Organization yang dibuat oleh saya lupa nama, kalau tidak salah saya, George Barrett, dia mengatakan sekitar 10% penduduk Kristian di Malaysia. Dan saya lakukan kajian yang simple. Saya tengok dari segi penduduk, peratusan perkembangan peratusan penganut Kristian daripada tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dia punya percentage growth tu. Dan saya buat satu straight line extrapolation. Pada tahun kurang pada 95 tahun daripada sekarang, penduduk Kristian boleh mencapai 40%. Itu straight line extrapolation. Apa kita risau? Ini laporan yang disebut oleh saudara Azri tadi, kertas putih tahun 1988. Ini selepas operasi Lalang. Ya. Dalam ini disebut tentang ucapan Presiden PAS ketika itu, Haji Yusuf Rawal, yang mengatakan bahawa 60,000 orang Melayu telah murtad. 60,000 orang Melayu telah murtad. Dalam kajian ini juga Setiausaha Pemuda PAS ketika itu, sekarang ini menjadi yang berrohamat di Shah Alam, Khalid Samad, mengatakan dengan perkembangan pemurtadan di Malaysia ini, orang Melayu semua jadi murtad pada tahun 2000. Itu sebab dia nak guna political mileage ketika itu, tahun 1987. Ucapan dia di Parit Amal di Johor. Dia kata Kristian ni punyalah jahat buat kerja, punyalah dia marah kat Kristian masa itu. Sekarang ni dia cakap dengan nada yang lain. Saya tulis kat blog saya 2 hari lepas. Sejak bila dia tukar daripada anti-Kristian jadi pro-Kristian? Ini satu kajian yang dibuat oleh seorang padri daripada Sabah. Satu kajian tentang Kristian Melayu, Social Religious Identity and Life of Malay Christian. Mana ada orang Melayu Kristian? Dah ada, dah ramai. Kalau ikut Yusuf Rawal tadi 66,000. Kalau ikut padri ini, dia menemubuat lebih 20 orang Melayu yang dah masuk Kristian. Dan kajian ini dibuat di Universiti di Amerika tahun lepas. Baru sangat tahun lepas.
Apa yang disebut dalam tu, saya tak akan sebut semua. Dia dah ada 443 buku surat. Dia punya rumusan ada lebih kurang. Apabila dia pergi menemu buah orang-orang Melayu yang dah masuk Kristian ni, dia pergi ke rumah masing-masing itu, dan dia dapati di rumah masing-masing ini, yang Melayu ni tak ada tanda salib di luar rumah ataupun dalam rumah. Tak ada tanda salib. Satu. Kedua, mereka ni tak lakukan amalan-amalan Kristian di depan orang. Malah mereka masih lagi ke masjid, masih lagi tunjuk iaitu berpuasa. Dan dalam satu artikel lain saya nak cerita, orang-orang macam ini kalau bulan kalau raya haji, mereka kadang-kadang sertai sembelihan hari raya korban. Dan tengok yang nombor 4 tu. Di rumah tu, bila padri ni pergi, padri Kristian Sabah ni pergi ke rumah orang Melayu yang masuk Kristian, dia kata tak jumpa sebarang buku Kristian, Bible ataupun majalah di dalam rumah, sama ada di rak buku ataupun di atas meja. Tak jumpa. Dan apabila ditanya, mereka ni kebanyakan mengatakan bahawa ibu bapa mereka tak tahu, saudara mereka tak tahu, kawan pejabat mereka tak tahu, dan mereka itu datang jalan ke rumah dia, dan mereka tak mahu orang-orang itu tahu. Jadi moga-moga tak ada dalam ni yang macam ni malam ni. Kalau ada tu terasa lah. Sebab itu dalam majalah Christianity Today tahun ini, bulan Januari tahun ini, disebut orang-orang begini sebagai the insider movement. Orang yang masuk Kristian tetapi berterusan dengan kehidupan keluarga dan masyarakat Islam itu. Artikel ini membuat laporan tentang apa yang berlaku di India dan di Asia Tenggara. Jadi sebab itu disebut tentang Hindu dan Islam. Jadi kita kena berhati-hati. Malah dalam kajian yang dibuat oleh Padri Sabah ini, kalau dulu Datuk Zonodin dulu dengan sahabat-sahabat kita daripada peguam, kita selalu bila ada kematian orang Islam, orang Kristian masuk Islam ataupun orang Islam murtad dan sebagainya, selalu ada kes perebutan mayat. Ingat, selalu ada kes, baik cerita murtinya dan sebagainya. Tetapi dalam kajian ini disebut sekarang ni kita, orang Kristian ni kata, kita jangan lagi berebut mayat. Biarlah orang Melayu yang mati dalam Kristian itu diuruskan jenazahnya oleh keluarga mereka. Cara Islam, kita buat majlis asing di gereja untuk yang mati itu. Itu sekali sekarang. Jadi mereka ini digelar sebagai insider movement ataupun churchless Christianity. Dah ada buku pun, dia banyak buku cerita pasal insider movement dan churchless Christianity. Mereka ni tak perlu pergi gereja, sebab tu dipanggil churchless Christian. Yang kedua saya nak sebut tentang apa yang disebut oleh saudara Azri tadi tentang sogi, tentang tuntutan untuk memberi hak kepada orang-orang beramal dengan seks songsam. Di Malaysia ini, perkara-perkara ini sudah pun dibicara dan dibangkit dan diusut oleh setengah pihak. Ini satu NGO atas nama Islam, Islamic Innocent Front. Dia kata apa? Homoseks itu apakah dia satu jenayah ataupun satu hak? Seolah-olah mempersoalkan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh ulama dahulu. Ini satu tulisan yang dibuat oleh seorang penulis. Malah tulisannya banyak dalam Malaysia Insider. Bukan satu ini saja, banyak artikel yang cerita tentang homoseksual. Dia berceritakan tentang kisah seksualiti dia. Dia kata dia seorang gay. Dia suka lelaki bukan perempuan,
dan dia masih lagi nama sama dan masih lagi Islam. Apa salahnya? Ini penonjolan tokoh lesbian yang mempromosi hukum hakam yang pelik di Malaysia. Tengok dalam laporan Komando, dengan jelas perenggan 10.1.9 menyatakan tentang bantahan ataupun pengharaman penjualan bukunya oleh Kementerian Dalam Negeri. Mereka mempersoalkan itu. Kemudian kita tengok fahaman-fahaman homoseksual seperti ini. Seorang pensyarah daripada Indonesia, seorang pensyarah syariah, Siti Musdah Mulia, profesor, katanya dia mempersoalkan tentang homoseksualiti dalam Islam. Dia kata homoseksual itu satu tabi'i yang diciptakan oleh Tuhan, maka itu halal dalam Islam. Itu profesor syariah, bukan komen-komen. Dia buat banyak lagi buku, berbagai buku lagi. Hingga kan dia mengatakan liwat itu dalam Quran yang disebut zaman Nabi Lut dulu haram kerana manusia tak ramai. Sekarang ni manusia dah ramai, tak perlu lagi nak tambah bilangan penduduk. Itu yang ditulis. Ini dia mendapat anugerah di Amerika. Jangan salah tengok gambar tu yang bertudung tu. Dia diperakui, perjuangan homoseksualnya diperakui hingga ke Amerika, mendapat anugerah di Amerika kerana menghalalkan lesbian dan gay. Itulah Siti Musdah Mulia. Apakah kita bangga dengan anak Melayu yang belajar di luar negara hingga kan berkahwin dengan seorang lelaki? Apakah ini kita bangga? Kemudian kita nak lihat tentang perkara yang ke-6 yang disebut oleh saudara Azrael tadi, tentang mewujudkan kekeliruan terhadap isu-isu kebebasan beragama di Malaysia. Dan dalam laporan Komando itu disebut tentang penggunaan kalimah Allah. Saya petik di sini daripada laporan Komando yang bertarikh Mac 2013. Apa disebut? Dia mempersoalkan tentang arahan Kementerian Dalam Negeri, kemudian menyatakan itu telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi, oleh Hakim Laut Bilan, tentang kalimah Allah itu boleh digunakan. Dan dia lepas itu laporan susulannya dia menyebut tentang isu keputusan Mahkamah Rayuan. Orang-orang seperti ini kerap kali bercakap tentang kebebasan mahkamah, tetapi apabila mahkamah membuat keputusan yang tidak memihak pada mereka, mereka mula mempersoalkannya. Kita tengok satu lagi perkara yang tentang nombor 2 itu, mempersoalkan larangan terhadap penganut ajaran Syiah menyebarkan fahaman mereka di kalangan orang Islam. Ini disebut dengan jelas dalam laporan mereka bertarikh Mac 2013. Dia mahu menghalalkan Syiah, sedangkan Syiah itu telah difatwakan bahawa ajaran sesat. Saya nak bawa ini kerana saya mahu pergi kepada artikel yang memetik kenyataan mereka, bahawa mereka kata Komando, laporan mereka itu tidak undermine Islam. Tidak undermine Islam ke ini? Dia undermine Islam, tapi ini yang disebut oleh saudara Azrael. Komando ni dia bercakap faktanya dia putar balik. Memang dia putar balik. Kita tengok satu lagi ya. Ini dia kata dalam Malaysia Insider pasal UPR, Hani
Tan adalah ketua yang menulis laporan Komando itu. Dia kata begini, DC ni kita orang-orang Islam, Muslim. Orang Muslim kata mereka itu, Komando itu, raise the issue of apostasy and the same-sex marriage in our report, and we did not. Tengok tu. Dia kata dalam laporan dia tak sentuh pasal seks, same-sex marriage. Dalam laporan mereka dia kata tak ada. Dalam laporan mereka dia kata tak sentuh pasal isu pemurtadan itu. Tetapi kita lihat tadi apa dia? Ini dia reportnya. Muka depan ni kita tengok dalamnya apa dia sebut. Awal lagi ni muka surat pertama, muka surat kedua ni tentang recommendation untuk kita tandatangani ICCPR yang disebut oleh saudara Azrin. ICCPR ialah untuk beri peluang untuk orang murtad. Tapi dia sebut di sini, dia orang tak kata pun dalam report mereka tentang apostasy, murtad. Kan pelik dia orang tu. Kita tengok satu lagi. Laporan 2009. Dia orang hantar berapa kali laporan ni. Laporan 2009 oleh Komando juga. Tengok di sini. Dia menyebut tentang freedom of religion, especially when the Malay wants to convert out of Islam. Dia kata kerajaan sekat. Kerajaan sekat bila orang Melayu nak keluar Islam. Dia kata tadi tak ada apostasy. Dia tak sebut pasal apostasy dalam report dia. Itu pembohongan besar Komando. Jelas dia nak tipu lagi. Kemudian isu tentang dia mempersoalkan tentang jenayah syariah. Kita tengok di sini. Dia suruh kita ubah ataupun pindah ataupun buang apa-apa kesalahan jenayah syariah dalam enactment. Yang dia kata dia tidak ganggu, tidak usik Islam atau kedaulatan Islam tu. Di mana agaknya dia nak hujah bila kita keluarkan kata-kata laporan-laporan mereka ini 9.5. Kemudian dalam 10.1.5 dia sebut tentang isu DUMC dan JAIS. Dia kata apa? JAIS menyerbu DUMC. Kita kena ingat kes JAIS dengan DUMC ni bukan serbu. Kita ambil gambaran seperti ini dari segi analoginya. Tuan-tuan atau saudara sekalian balik rumah malam pukul 3 pagi, nak masuk rumah tu nampak rumah jiran tu ada orang ditingkap dengan kumpil grill. Apa tuan-tuan buat? Kalau tuan-tuan berani ada kapak pergi serang yang orang tu. Tapi kalau takut, ambil telefon polis. Ada orang nak menceroboh rumah kawan saya, jiran saya. Biasa gitulah kot dah. Kita pun bagi alamat. Polis pun datang. Maka tangkaplah orang tu. Polis datang siasat untuk mengesahkan laporan kita. Betul tak? Jadi itu yang berlaku di DUMC. Apa yang berlaku di DUMC, salah seorang yang hadir itu, dia terkejut dengan adanya macam upacara pemurtadan. Maka dia lapor kepada JAIS. JAIS pergi siasat. Bayangkan kawan-kawan JAIS tu tengah nak buka puasa ni. Tak sempat nak buka puasa dengan sempurna. Tinggal anak bini pergi ke DUMC, tunggu berjam untuk dapat masuk ke Dewan. Tak serbu, tak boleh masuk pun Dewan. Sejam lebih tunggu. Ada rakaman video seperti itu. Ini kisah DUMC. Saya nak cerita sikit lah, terlanjur sebut pasal DUMC ni ya. Apabila kisah DUMC ni 2 tahun lepas, kalau kita baca dalam internet, semua orang, baik orang Kristian, orang Melayu kita pun ramai yang menghentam JAIS.
Dia kata forget UMC and all the rubbish about proselytizing. Dia kata tak ada orang Kristian nak murtadkan. Kalau orang Kristian nak murtadkan orang Melayu, lama dah dia buat. Tengok tu. Kita ada laporan macam-macam tadi kan. Kemudian dia kata isu UMC itu adalah satu motif politik, bukan isu religion. Saya nak cerita ni. Mungkin tuan-tuan baru pertama kali dengar cerita ni. Ini apa yang berlaku beberapa hari selepas kes di UMC. Benda ni berlaku di Portugal. Benda ni berlaku di Brazil. Dan email yang saya track ini adalah email dalam bahasa Portugis. Saya bukan pandai bahasa Portugis, tapi kita ada teknologi. Kita ada Google, kita ada Google Translate. Gunalah. Dalam bahasa Portugis memang tak nak nampak. Baca apa bodoh. Tak faham pun. Nak sebut pun tak kerti. Tajuk dia ialah Urgent Prayer for Former Muslim. Laman webnya lah Mission and Worship. Saya ada translation dah sini. Ada guna Google Translate. Ini yang diterjemahkan. Saya langkahkan. Saya pergi tunjuk pada email yang dikirim oleh seorang Brazil yang berada di Malaysia ketika itu. Nama dia William. Apa dia kata? Dia kata di sini, minggu lepas di Malaysia ini, polis yang dimaksud sini JAIS datang menyerbu tempat. Di mana tempat itu gereja lah di UMC. Di mana ada 50 orang former Muslim yang dia kata tak ada murtad. Ini email yang dikirim oleh seorang padri Brazil yang bekerja di Malaysia. Hantar email kepada kawan-kawan dia di gereja di Brazil dalam bahasa Portugis. Ada Google Translate, kita boleh terjemah dan boleh kita baca. Jadi yang orang yang padri-padri Kristian tu memanglah dia kata dia tipu, dia kata tak ada lah. Tapi ada pula orang Melayu kita yang sokong. Okey, itu cerita pemurtadan. Kita tengok laporan Komanggo. Dia ada buat laporan setiap hari di laman web mereka Empower ni. Pada hari pertama laporan dia kata apa? Mereka pergi berjumpa dengan orang-orang wakil-wakil daripada Kanada, daripada Belanda, dan pada Office of Human Rights Commission, Human Rights High Commission of the United Nations. Apa dia buat? Dia pergi komplain. Dia pergi komplain apa? Dia pergi komplain kawan-kawan saya ni attack report dia. Dia kata macam-macam pasal Islam, pasal negara kita, tak apa. Bila kita tegur, ini kesalahan report mereka, 6 perkara yang kita kata tak betul, dia marah. Dia kata kita attack report mereka. Dia boleh komplain sampai ke United Nations. Jadi ini hak asasi yang dia cakap. Ini saya tulis dalam utusan awal bulan, minggu lepas begini, saya lupa 11 bulan. Apa saya kata? Apakah tuntutan hak asasi HAM tu? HAM ni kalau makanan tu jangan makan. Tuntutan hak asasi manusia ni, HAM tu, apakah ianya bermaksud hak asasi mereka? Hak asasi mereka saja. Kalau bila bercakap tentang hak asasi, mesti yang dia je betul. Kalau kita persoal tak boleh. Jadi kita attack mereka. Itulah, kita ni umat yang terbaik. Allah Ta'ala dah sebut, untuk khairul umat kita kena lakukan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi inilah peranan yang dimainkan oleh Muslim UPRO ketika proses di Geneva itu. Kita cuba cegah apa-apa tuduhan yang mereka buat demi untuk menjaga akidah umat Islam di sini. Jadi ini tanggungjawab kita sama. Sebab itu kita buat sesi penerangan hari ini supaya ianya menjadi satu kefahaman yang menyeluruh di kalangan kita, supaya kita dapat faham isu yang dibangkit
supaya kita dapat sekat segala unsur-unsur nasib-nasib unsur ini. Ini satu kewajipan kepada kita semua. Dalam kaedah fiqh disebut satu zara'i. Ini wajib atas kita semua. Saya rasa cukup dan itu dulu. InsyaAllah kalau nanti perlu disambung, saya sambung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.